Forum Remaja Penjana Minda Kelas Pertama. Forum Remaja Pencetus Minda Kreatif Remaja. Forum Remaja Pencetus Minda Kreatif dan Kreatif. Forum Remaja Penjana Generasi Berinformasi. Forum Remaja Pemangkin Kecurangan Budaya Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam Forum Remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam pertandingan Forum Remaja 2022, Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia pada pagi Nimala yang bening lagi ceria ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini yang sigap-sigap lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum remaja kita pada hari ini. Tajuk forum kita adalah berkisah tema sosial, iaitu gejala buli di mana silapnya. Hadirin sekalian, remaja pada hari ini bakal menerjui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan dan merupakan aset moden insan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Berikan saya 10 orang remaja, nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan retorik yang pernah dilontarkan oleh bekas Presiden Parti Indonesia, Soekarno, yang menggambarkan betapa gahnya peranan remaja sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Malangnya, dalam proses menongkang arus globalisasi yang pantas bergerak bagian belut diketil ekor, merupakan keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan sejak akhir ini. Salah satu masalah sosial yang kian merebak dalam kalangan remaja ialah gejala buli. Berdasarkan statistik Kementerian Pendidikan, terdapat lebih daripada 14,000 kes buli di sekolah seluruh negara antara tahun 2012 hingga tahun 2015. Ia menunjukkan sebahagian besar melibatkan penderaan fizikal. Kes buli yang mendapat liputan seluruh negara melibatkan seorang mahasiswa Universiti Pertahanan Malaysia, Zulfahan Osman Zulkarnain, meninggal dunia dipercayai akibat didera, seolah-olah menjadi bom jangka yang menjadikan kita dari lena bahawa budaya buli dalam kalangan pelajar merupakan isu yang tidak boleh dipandang enteng sama sekali. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik pembincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Saudari Izzatul Imtiaz binti Muhammad Kamal, yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang Saudari, apa khabar? Terima kasih saudara pengurusi. Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel kedua, iaitu Saudari Nur Zulaika binti Nur Azam. Selamat datang Saudari, apa khabar? Alhamdulillah saudara pengurusi, saya kabar baik. Berada di sebelah kanan saya, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Hazim Bilasmuddin. Walaupun nampak malu, namun petah bicaranya. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya sihat-sihat saja, saudara pengerusi. Usai salam kenalan dengan semua ahli panel, kembali kita pada topik forum kita. Topik forum kita ialah gejala buli dari kalangan pelajar. Di mana silapnya? Sidang hadirin dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli dan apakah punca menyebabkan gejala ini semakin berleluasa dalam kalangan pelajar. Bagi menjawab soalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudari Imtiaz. Ya. Mohon saudari menungkaikan soalan ini kepada semua. Terima kasih saudara pengurusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dihormati. Menurut Nurul Abdullah, buli boleh ditarifkan sebagai tingkah laku agresif seseorang pelajar atau sekumpulan pelajar dengan mengganggu mangsa sama ada secara fizikal atau psikologi dalam satu jangka masa yang panjang. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, buli ditarifkan sebagai perbuatan mendera atau mempermainkan seseorang dengan tujuan untuk menyesuaikan suasana baru. Selain itu, buli juga bertujuan untuk mempermainkan orang yang lemah dengan menggertak atau menakutkan mereka. Punca dominan yang mencetuskan fenomena ini ialah remaja tidak mempunyai pendidikan agama yang teguh. Kebanyakan remaja pada hari ini memiliki stigma bahawa
ajaran agama sudah ketinggalan zaman dan tidak relevan untuk dipraktikkan pada alaf ini. Keadaan menjadi lebih parah apabila ibu bapa pada hari ini tidak memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak mereka. Hal ini terjadi kerana ibu bapa sering memberi tanggapan bahawa ajaran agama tidak penting berbanding ajaran akademik yang dianggap sebagai titik kejayaan anak-anak pada masa hadapan. Sikap ini menunjukkan bahawa terdapat ibu bapa yang sebagai alfa akan tanggungjawab hakiki mereka dalam membesar, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Sedangkan anak-anak diibaratkan sebagai sehelai kain putih, ibu bapa lah akan mencorakkan tingkah laku anak-anak sama ada seindah warna pelangi atau semalak masa hadapannya. Melandaskan sikap remaja dan ibu bapa yang sebegini, maka tidak hairanlah anak-anak tidak mementingkan amalan solat yang difardukan kepada setiap Muslim walaupun solat itu tiang agama yang dapat mencegah kemungkaran. Bukan itu saja, kebanyakan remaja pada hari ini lebih bertuhankan hiburan dan keseronokan duniawi semata-mata, seperti melibatkan diri dalam black metal. Jika situasi ini berterusan, sudah pasti keharmonian masyarakat dan negara kita akan terjejas. Seorang tokoh cendekiawan pernah berkata, petanda runtuhnya suatu bangsa itu dapat dilihat apabila bangsa tersebut mencintai hiburan. Di mana remaja yang senipis kulit bawang menyebabkan kehidupan mereka terumbang-ambing ibarat kapal tanpa nahkoda. Tegasnya, jika agama yang tidak mantap mampu mendorong kepada penularan gejala buli di negara ini, saya serahkan kembali kepada saudara pengurusi. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang tak ada gejala buli yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudari ahli panel pertama. Seterusnya saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Zulaika, tentang punca-punca lain yang boleh menyebabkan remaja terdorong untuk melakukan gejala ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengurusi. Sidang hadirin yang dihormati. Kegoyahan institusi keluarga juga menjadi pemangkin kepada gejala buli yang melanda di Nusa tercinta kita ini. Institusi keluarga porak-poranda disebabkan oleh tiada lagi persefahaman antara pasangan suami isteri. Oleh itu, kes penderaan, pertengkaran dan perceraian semakin meningkat bagai bangkai gajah yang tidak dapat ditutupi dengan nyirunya lagi. Menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, kadar perceraian pasangan suami isteri Islam di Malaysia berlaku sekali dalam tempoh 15 minit. Keluarga yang porak-poranda akan lalai untuk memberi kasih sayang mereka kepada anak-anak remaja yang sentiasa memerlukan belayan dan perhatian daripada ibu bapa. Keadaan ini membimbangkan kerana akan menjejaskan perkembangan dan pembentukan personaliti remaja. Maka, tidak hairanlah apabila remaja sanggup terlibat dalam gejala samseng untuk menarik perhatian dan mendapat sekelumit kasih sayang daripada ibu bapa yang semakin alpa dalam memikul tanggungjawab hakiki mereka. Jabatan Kebajikan Masyarakat melaporkan bahawa 50% remaja yang terlibat dalam gejala negatif terdiri daripada remaja yang mempunyai konflik keluarga. Oleh hal yang demikian, izharlah bahawa kegoyahan institusi keluargaan juga turut mencetuskan fenomena bullying remaja yang ingin melepaskan kemarahan mereka kepada individu yang lain. Bab kata peribahasa Melayu, orang lain makan nangka, orang lain terkena getahnya. Jika kita kaji dari sudut yang lain, pengaruh rakan sebaya juga merupakan antara faktor gejala bullying semakin menular dan kian sukar ditangani bagai duri dalam daging di negara kita. Tidakkah remaja yang sanggup menuruti kata-kata kawannya tanpa memikirkan risiko dapat diumpamakan seperti kerbau di cucuk hidung? Bukan itu sahaja, kebanyakan remaja tidak ingin dipulaukan atau disisihkan oleh ahli kumpulan sekiranya enggan menuruti perlakuan dan kata-kata mereka. Menurut Treasure yang merupakan pelapor awal tentang kajian bullying mengutarakan kewujudan geng atau persatuan, remaja yang masih berbau pucuk jerangau ini sanggup mengkhianati kepercayaan ibu bapa dan guru daripada mengkhianati kumpulan mereka. Sebagai contoh, 8 orang pelajar tingkatan 5 dari Kolej Melayu Kuala Kangsar telah mengugut guru asrama dengan menggunakan parang. Kumpulan pelajar ini sanggup bertindak demi melepaskan kemarahan dan berseronok-seronok tanpa memikirkan impak kepada diri sendiri dan orang lain. Ekorasi remaja yang tersalah memilih rakan menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh anasir-anasir negatif seperti membuli. Hal ini dapat dikaitkan dengan sebahagian
Petikan hadis Nabi yang bermaksud jika anda berkawan dengan tukang besi, maka percikan api akan terkena pada tubuhmu. Pendek kata, pengaruh dan tekanan daripada raka sebaya turut menjadi penyebab kepada kemelut buli semakin sukar ditangani. Kembali kita kepada saudara pengurusi. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar tentang punca-punca lain yang boleh mendorong gejala buli dalam kalangan pelajar. Sahabat-sahabat ahli panel dan sidang hadirin yang dihormati, apakah kesan perlakuan buli terhadap mangsa dan apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh mangsa? Silakan saudara Hazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih saudara pengerusi. Antara kesannya ialah mangsa buli akan mengalami kemurungan atau cemas. Selain itu, mereka terpaksa menempuh penderitaan. Di antaranya adalah peningkatan perasaan sedih dan rasa keseorangan, perubahan masalah tidur dan makan, serta hilang minat dan aktiviti yang sering diceburi. Isu ini akan berlaku secara berpanjangan sehingga dewasa. Selain itu, masalah kesihatan dari segi emosi dan psikiatri dan keciciran dalam pelajaran kerana kanak-kanak takut ke sekolah untuk mengelakkan daripada dibuli. Selain itu, kesan boleh membawa kepada bahaya atau pendedahan untuk membunuh diri. Hal ini demikian kerana mereka merasakan diri mereka tiada harapan, tiada kuasa, serta tercalar maruah diri akibat perbuatan dera. Saudara pengerusi dan sidang hadirin, mangsa buli di sekolah dan Institut Pengajian Tinggi IPT biasanya menyembunyikan apa yang berlaku daripada pengetahuan ibu bapa, guru dan pihak sekolah kerana takut dipukul oleh pembuli. Selain itu, pelajar-pelajar lain juga mendiamkan diri. Kenapa boleh wujud keadaan sebegini? Hal ini ada kaitan dengan persepsi masyarakat yang memandang remeh mengenai perkara ini. Tanggapan masyarakat, buli ialah sebahagian daripada budaya masyarakat tempatan, malahan seluruh dunia. Kebanyakan masyarakat tidak sedar isu buli dapat memberi kesan jangka panjang dari segi perkembangan psikologi dan emosi. Untuk pengetahuan hadirin, kes-kes penderaan yang menjangkau 5,000 kes setahun merupakan kesan psikologi dan emosi pendera yang dibuli semasa mereka remaja. Jika ahli masyarakat tidak peka terhadap isu buli, maka tidak adalah perbincangan maupun komunikasi antara satu sama lain. Sekiranya hubungan sedemikian tidak berlaku secara sendiri, kes buli akan tersembunyi tanpa pengetahuan sehingga melibatkan kecederaan atau kematian. Di sini barulah masyarakat sedar isu ini perlu ditangani. Oleh itu, masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing, maka barulah kanak-kanak mempunyai keyakinan diri untuk melaporkan kes buli kepada pihak berkuasa atas kesedaran mereka terhadap isu buli. Sekian, terima kasih. Kembali kepada saudara pengerusi. Terima kasih saudara Hazim. Sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah, pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk gejala buli dari kalangan pelajar. Di mana silapnya? Baiklah hadirin, kita teruskan berbicara kita pada hari bahagia ini. Soalan saya kepada ahli panel pertama, Ya. apakah langkah yang boleh diambil dalam usaha untuk menangani gejala ini? Terima kasih saudara pengurusi. Bak kata pepatah, tiada penyakit tiada penyembuhnya. Terdapat banyak langkah yang efektif boleh dijalankan bagi membendung gejala ini. Antaranya ialah ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha untuk membendung kemelut ini. Ibu bapa haruslah menampilkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya anak akan mencontohi kelakuan ibu bapa mereka pada tanggapan anak. Perbuatan ibu bapa lah secara betul dan patut diikuti. Janganlah ibu bapa berkelakuan baik di hadapan anak-anak saja, sedangkan mereka juga sering mengejek, menghina orang dan sebagainya. Bak kata pepatah, bapa borek anak rintik. Ketam mengajak anaknya berjalan lurus sedangkan dirinya berjalan sengit. Ibu bapa juga harus sentiasa mengambil perhatian tentang keadaan anak mereka semasa di sekolah dan memberikan belas kasih sayang sepenuhnya kepada mereka supaya mereka tidak berasa sunyi dan diabaikan. Bapa juga harus memupuk anak mereka sejak kecil lagi, seperti melutur buluh biarlah dia ada punya, agar anak-anak sentiasa sudi meluahkan isi hati dan masalah dihadapi kepada mereka bagi mengatasi bersama-sama. Kembali semula kepada saudara pengurusi. Saudara pengerusi, Ya, izinkan saya menyuarakan buah fikiran tambahan ulasan saudari ahli panel yang pertama tadi. Baiklah, silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Para pelajar juga harus berganding bahu dengan pihak sekolah dalam usaha membendung gejala ini. Para pelajar yang ternampak kes buli berlaku atau menjadi mangsa pembuli harus memberanikan diri untuk melaporkan kepada pihak sekolah dengan segera
agar masalah itu dapat diatasi dengan secepat mungkin demi kesejahteraan sekolah. Manakala pihak sekolah yang telah menerima aduan daripada pelajar juga harus berusaha mengatasi masalah itu dengan bersungguh-sungguh dan bukan sebaliknya dengan menutup kes itu sesuka hati sahaja. Jika kes ini masih tidak dibicarakan, masalah kes buli akan semakin bertambah dan berleluasa. Pihak sekolah boleh berjumpa dengan pelajar yang disyaki terlibat dalam kes buli dan juga ibu bapanya untuk membincangkan masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut dan mendapatkan jalan keluar. Pihak sekolah harus mengenakan hukuman yang setimpal kepada pelajar tersebut agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Juga dijadikan sebagai iktibar kepada pelajar yang lain. Disiplin dan peraturan sekolah juga perlu diketatkan dan ditekankan kepada para pelajar supaya para pelajar mengikuti etika peraturan sekolah dan tidak membuat kesalahan seperti penglibatan dalam gejala sosial iaitu membuli. Sekian kembali kepada saudara pengurusi. Terima kasih ahli panel yang kedua. Ahli panel ketiga pastinya mempunyai buah fikiran tidak kurang hebatnya. Silakan saudara. Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah harus menitik beratkan isu kes buli ini dalam pelajaran di sekolah dengan melalui mata pelajaran tertentu seperti pendidikan moral, pendidikan sivik dan pendidikan Islam. Melalui pendidikan ini, para pelajar dapat kesedaran dan mempelajari nilai murni serta menjauhi gejala buli ini. Kerajaan juga perlu bergabung dengan agensi-agensi tertentu untuk mengadakan kempen kesedaran dan ceramah kesedaran tentang gejala membuli ini. Melalui cara ini, remaja dapat mempelajari kesan sampingan yang diperoleh daripada melakukan gejala buli dan berupaya untuk tidak melakukan perbuatan ini terhadap orang lain. Contohnya, kempen anti-buli yang dijalankan di Pekan Marang telah mendapat sambutan menggalakkan dan lebih kurang 70% kes membuli dapat dikurangkan di sekitar kawasan tersebut setelah kempen tersebut dijalankan. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Hazim. Demikian pembincangan daripada semua ahli panel kita tentang gejala buli dalam kalangan pelajar di negara kita. Menunding jari menyalahkan satu-satu pihak memanglah mudah, tetapi menyelesaikan gejala ini bukanlah semula kita berbicara. Oleh itu, banyak langkah yang dapat diimplementasikan agar pelajar dapat belajar dalam suasana yang kondusif dan harmoni. Selain itu, kita tidak seharusnya mengharapkan usaha pihak berautoriti sahaja, tetapi perlu berganding bahu ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni. Dengan berkat daya usaha yang gigih, insya-Allah kita dapat melahirkan generasi muda yang dapat menjulang nama negara dan mengangkat martabat bangsa di pesada dunia agar duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Sidang hadirin yang dihormati, terimalah salam bersantun, salam minta maaf, salam yang ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan pengurusan remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia.